من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Tuan Imam dan juga ahli jawatan kuasa surau muslimin muslimat, saudara-saudari, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita menyambung sisa-sisa umur yang Allah tentukan untuk kita. Dan alangkah beruntungnya umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kalaulah diisi dengan ketaatan dan amal saleh. Di atas satu keyakinan paksinya bahawa kita akan kembali kepada Allah SWT. Jadi bila kita datang bertamu sebagai contohnya ke sesuatu tempat, so tentulah kita membuat persiapan yang terbaik. Kerana kita datang pun hanya sementara waktu sahaja. Ataupun indahnya hadis yang Nabi gambarkan, kun ghariban kun ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah kamu ni macam seorang yang bermusafir lalu satu tempat dan dia akan meninggalkan tempat itu untuk ke satu destinasi yang lebih pasti. Kerana itu dalam satu riwayat yang lain yang dikemukakan oleh Ibn Rajab dalam hadis Jami' al-Ulum wal Hikam, bandingan seumpama kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sama bagaikan satu kumpulan yang sedang melalui satu perjalanan. Mereka nak menuju ke satu tempat, maka datanglah seseorang yang diyakini amanahnya memberikan tawaran, mari aku tunjukkan kamu jalan tempat yang kamu nak pergi itu. Dan orang ini pun terpercaya, diyakini kebenarannya. Mereka pun ikut dia, singgah di satu tempat. Lalu yang menunjukkan jalan ini berkata, di sini ada air, ada pokok buah-buahan, ada tempat untuk berehat, tapi kita akan berhenti kat sini sekejap saja. Lepas ni kita akan meneruskan perjalanan lagi. Setuju? Semua setuju. Baik. Tapi bila dah mula berhenti dengan nikmat pelbagai yang terhidang di hadapan mata, maka ramai daripada rombongan itu yang lupa dan tidak lagi bersedia untuk meneruskan perjalanan. Walhal seperti yang diketahui, mula-mula sampai sebelum itu perjalanan ni ada lagi bakinya, mesti diteruskan. Maka itulah bandingan yang dikemukakan dalam riwayat tersebut oleh Ibn Rajab Al-Hanbali, bahawa manusia ni ramai lalai sehingga kat dunia terlupa ada satu lagi destinasi yang kita nak pergi ke akhirat. Maka itu tujuannya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Tajuk yang diberi kepada saya pagi ni agak berat, 3 perkara dalam satu. Pertama, Malik bin Nabi. Yang kedua berkaitan dengan puasa. Yang ketiga berkaitan dengan Gaza. Besar tu, tuan-tuan. Biasanya satu topik ni memerlukan 1 hingga 3 jam. Jadi saya nak menceritakan 3 perkara dalam satu. Baiklah, saya cubalah mana yang mampu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Pertamanya, Malik bin Nabi ditanya kepada saya, siapa Malik bin Nabi ni, Ustaz? Malik bin Nabi adalah seorang pemikir Islam yang unggul pada awal abad ke-20, yang lahir dalam keluarga Arab yang sangat mengamalkan Islam, iaitulah tempat namanya Algeria. Kita tahu Algeria pasukan bola sepak kuat orang Islam kan, yang telah pun menginfakkan semua hartanya lebih kurang 10 juta USD untuk Gaza kan. Itu tuan-tuan tahu? Tak tahu? Tak tahu, saya beritahu sekarang. Ya, maka tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sebenarnya Algeria punya sejarah yang lebih daripada itu, iaitulah telah melahirkan seorang ilmuwan yang dikagumi di timur dan di barat, namanya Malik bin Nabi. Malik bin Nabi adalah seorang tokoh pemikir yang hebat yang telah pun mendapat pelajaran pada zaman pemerintahan penjajahan Perancis ke atas kebanyakan negara-negara utara Afrika, termasuklah Algeria. Lahir dalam keluarga yang menghafaz Al-Quran, mengamalkan Islam walaupun tekanan sangat dahsyat pada masa itu.
Lalu belajarlah dia daripada kecil menghafaz Al-Quran dan berjumpa dengan guru-guru yang mulia seperti Ibn Abid, dan kemudian merantau jauh ke Perancis untuk mendapatkan diploma dalam electrical engineering. Engineer tuan-tuan, dan Perancis terkenal sebagai satu pengeluar engineer terkemuka di dunia. Walaupun pelajaran dekat Perancis ini satu pelajaran bersifat teknikal, tetapi Malik bin Nabi telah pun menguasai falsafah dengan belajar beberapa orang profesor di universiti di Perancis, tuan-tuan. Dan akhirnya beliau pun pulang dan menyambung kembali pelajarannya di Perancis lagi dalam bidang baccalaureus ataupun bachelor, dan dapat degree dalam EE, Electrical Engineering, sekitar tahun 1930-an, tuan-tuan. Lahirnya 1902. Baliknya dia melihat bangsa Arab, satu bangsa seperti satu orang kuat yang sedang diikat dan tidur dengan nyenyaknya, tuan-tuan. Maka dia pun telah menulis dalam majalah-majalah seperti juga pemikir-pemikir lain, dan kemudian Perancis mendapati tulisannya amat bahaya. Lalu dia telah pun diusir keluar daripada Algeria, negaranya sendiri. Maka dia lari ke Mesir. Di Mesir dia mendapat faedah yang banyak daripada tokoh-tokoh gerakan Islam di Mesir, sebagai contohnya Muhammad Abduh. Inilah latar belakang sedikit tentang Malik bin Nabi yang saya cuba nak garapkan pemikiran itu berteraskan akidah yang diperjuangkan olehnya, dan berkaitan pula dengan semangat Ramadan dan tanggungjawab kita sebagai umat Islam untuk melakukan infak kepada saudara-saudara Islam, khususnya di Gaza pada masa berlakunya tekanan yang dahsyat ke atas mereka sekarang. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, apa yang hebat pada Malik bin Nabi? Tulisannya pun kebanyakannya dalam bahasa Perancis, tuan-tuan. Sehinggalah dia berjaya berdakwah kepada orang-orang Perancis, sampai seorang gadis Perancis masuk Islam dan akhirnya berkahwin dengannya. Malik bin Nabi ini kekuatannya, tuan-tuan, pada ideanya yang tajam dan bacaannya yang meluas, dan komitmennya kepada umat Islam yang dicurahkan dalam tulisan-tulisan yang beliau tulis, buku-buku yang beliau tulis. Ada banyak buku. Satu yang paling terkenal namanya Az-Zahirah Al-Quraniyah, Quran punya fenomena, Quran yang dibawa message, yang dibawa misi yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Selain itu beliau juga menulis tentang idea Al-Fikrah Al-Asiyawiyah Al-Afriqiyah, idea untuk penyatuan Afrika dan juga Asia sebagai dua tempat yang begitu ramai umat Islam padanya. Dan banyaklah tulisan-tulisan lain kepada orang muda dan sebagainya. Dan fokus Malik bin Nabi adalah kepada orang-orang muda. Kenapa, tuan-tuan? Kerana orang-orang tua ni amat sukar untuk diubah cara berfikirnya. Dan Quran pun menyentuh banyak tempat dalam ayat-ayatnya berkaitan dengan orang muda. Sebagai contohnya soal Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sungguhnya mereka merupakan orang-orang muda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk memperbaiki diri, lalu kami telah tambahkan hidayah untuk mereka. Dan penyokong-penyokong Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ternyata dari kalangan orang-orang muda semuanya. Abu Bakar muda dari Nabi, Umar muda daripada Nabi, Uthman muda daripada Nabi, Sayyidina Ali jauh muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Usama bin Zaid jauh muda, pangkat anak cucu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah jauh muda daripada Nabi SAW. Kerana orang muda ni biasanya senang untuk dibentuk, dan kalau dia dibentuk, dia membawa fikrah yang amat kuat kepada masa kehadapan. 40 tahun kehadapan akan menentukan jatuh bangunnya bangsa tersebut. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, antara gagasan yang ditekankan oleh Malik bin Nabi, pemikir Islam yang hebat ni, tuan-tuan, beliau berbeza pandangan dengan kebanyakan sarjana-sarjana barat. Contohnya Arnold Toynbee dari United Kingdom, daripada Great Britain pada masa itu, yang menyatakan bahawa teori civilization, peradaban, pembangunan, kemajuan ditentukan oleh satu sifat manusia. Kerana rasa sumber makin kurang, manusia makin ramai. Dipanggil benda ni dalam sosiologi dipanggil TFR, Total Fertility Rate. Tuan-tuan, dikatakan bahawa Jerman menyerang negara lain kerana rakyatnya bertambah ramai, birth rate dia meningkat, kelahiran banyak, jadi bangsa itu perlu kepada tanah yang lebih luas untuk bercucuk tanam, untuk peternakan dan sebagainya. Jadi bangsa itu kena hidup, dia kena menjajah orang lain. Ini teori barat, tuan-tuan. Sedangkan kita dalam Quran Allah mengajarkan
wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kamu di langit, bukan di bumi. Diturun dalam bentuk hujan dan sebagainya, keberkatan dan lain-lain. Maka di sinilah persimpangan yang penting di teori sosiologi dan juga ekonomi oleh masyarakat barat dan juga Islam. Karl Marx, Adam Smith, ini merupakan golongan yang berfikir cara materialistik. Tetapi Malik bin Nabi datang untuk meneruskan gagasan yang dibina oleh Ibn Khaldun, seorang ahli pemikir Islam yang hebat dalam sosiologi, untuk mengatakan tidak. Sebenarnya jatuh bangunnya bangsa itu ditentukan oleh akidah dalam diri. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk membangunkan masyarakat Arab itu bukan di atas dasar untuk paksa orang lain masuk Islam, menganiaya, membunuh, merampas, tidak, jauh sekali. Tetapi perkara yang dibangkitkan dalam Islam ini adalah rahmah dan juga hikmah. Rahmah dan hikmah. Rahmat ni maknanya kasih sayang, hikmat maknanya bijaksana. Ya, rahmat maknanya kasih sayang, hikmat bijaksana. Dan semua itu asas pokoknya adalah akidah di bawah tanah itu. Kalau digambarkan dalam ayat surah Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas. Allah memperumpamakan bahawa Islam ini dibangunkan daripada akidah, tuan-tuan. Ini yang kat luar, yang semayang ini, yang berpuasa ini, Islam namanya. Tapi perkara yang paling pokok dalam diri seseorang itu adalah akidahnya. Akidah itu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah ni datang perkataan aqada yaqidu, maknanya ikatan, simpulan. Kalau kita bayangkan satu kapal yang besar itu, dia perlu kepada sauh, ikat dia supaya dia tak bergerak. Ya, kita bayangkan pokok yang besar itu bukan sewenang-wenangnya dia tumbuh, dia mempunyai akar di bahagian bawahnya. Maka begitu juga Islam, umat Islam dibina di atas satu keyakinan yang padu kepada Allah SWT tentang adanya pertemuan dia dengan Allah dan segala amalannya akan dihisab oleh Allah. Jadi Malik bin Nabi dalam tulisan-tulisannya menyeru ke arah pembinaan akidah yang murni. Itu sebab tuan-tuan, great men think about idea. Orang-orang yang hebat, dia tak fikir pasal orang lain lah, tuan-tuan. Dia tak fikir pasal orang tu beza pandangan dengannya, dia tak beza pandangan, beza nak bergaduh dengan orang, cari masalah dengan orang, buka Facebook tulis fitnah kepada orang. Tak fikir, tuan-tuan. Dipikir bagaimana boleh menyatukan dan menguatkan umat Islam. Apa jua perkara yang dilakukan mestilah berteraskan kepada keyakinan mathalul mu'minina fi ta'atufihim wa tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwan tada'u lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, perumpamaan orang Islam itu macam satu jasad. Dia kena fikirkan bagaimana umat Islam ni boleh disatukan sebagai satu jasad. Kalaulah dibandingkan pada zaman Abbasiyah dahulu, seorang perempuan yang berniaga dalam satu pasar di Turki, lalu datanglah seorang Kristian yang mempermain-mainkannya jauh daripada Baghdad. Dia telah pun membuat satu hilah, perempuan ini tak sedar. Yang penting perempuan ini bangkit, pakaian jilbabnya yang menutup tubuhnya itu terbuka, nampak auratnya. Lalu lelaki tersebut pegang pada pergelangan tangan perempuan tersebut. Perempuan ini berkata, wa mi'sama, wa mi'sama. Mi'sam ini mi'sam namanya. Mi'sam ni pegangan tangan. Tapi seorang Islam yang berdekatan dengan tempat tersebut mendengar wa mu'tasima. Ni menurut riwayat daripada Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Wa mu'tasima. Wa mu'tasima ni merupakan satu teknik bahasa yang menampakkan kepada satu musibah berlaku. Macam kita kata, aduh tolonglah saya wahai Sultan Mizan, tolong. Aduh tolonglah saya wahai Erdogan. Wahai PM, tolonglah saya. Itu satu rintihan dalam bahasa Arab, dipanggil nudbah. Maka bila dipanggil wa mu'tasimah, lelaki ni dengar sebenarnya wa mi'sama. Mi'sama dengan mu'tasimah dekat-dekat bunyinya. Mu'tasim nama raja, mi'sam adalah pergelangan tangan. Maka bila dia kata begitu wa mu'tasimah, lelaki ni dengar, lelaki ni lekas-lekas mengadukan perkara itu di Baghdad. Perjalanannya hampir sebulan, menaiki kuda yang paling laju, jauh perjalanan. Dia mengkhabarkan kepada Mu'tasim, seorang perempuan di Turki Muslimah dianiaya. Dia sedang berniaga di pasar, pakaiannya terbuka kerana kelakuan jahat seorang lelaki Kristian di sana.
Mu'tasim menghantar tenteranya, mengumpulkan tenteranya daripada kalangan orang Islam di Baghdad. Man yatakhallaf fa'uqubatuhul i'dam. Siapa yang gagal untuk tampil dalam tentera yang aku pimpin ini, dia punya hukuman ni mati saja. Maka semua lelaki yang mampu berperang hendaklah keluar daripada rumah masing-masing bawa senjata. Ini cerita hebat tuan-tuan. Mu'tasim kita baca naik bulu roma. Lalu dia pun telah memimpin tentera yang besar ini. Ni cucu Harun al-Rashid tuan-tuan ya. Pergi ke utara sampailah ke Turki dan akhirnya melanggar negara Kristian itu sampai hancur. Hanyalah kerana seorang perempuan sahaja. Izzah tuan-tuan, izzah, kemuliaan Islam. Dia merasakan bahawa sebagai seorang pemimpin Islam, pemimpin tertinggi umat Islam, dia bertanggungjawab pada sesiapa sahaja berlaku penganiayaan kepada umat Islam, dia wajib mempertahankannya walaupun rakyat itu berada di luar jajahannya. Dan jatuhlah Turki tuan-tuan yang mulia sekalian. Ya, dan kata-kata yang ditulis oleh seorang mutanabbi, seorang penyair yang terkemuka, bagaimana perjalanan tentera itu seperti air banjir yang menakutkan, melanggar semua yang ada di depannya hingga hancur. Lalu lelaki yang dimaksudkan itu ditangkap dan Mu'tasim membawanya mencari perempuan yang tak niaya tersebut. Makcik yang panggil saya ya? Makcik kata, tidak, aku bukan panggil kau. Aku mengatakan mi'asama. Perang tak apa, tak ada masalah makcik. Saya tetap memimpin umat Islam, saya bertanggungjawab mempertahankan makcik daripada diaibkan seperti ini. Inilah lelaki yang mengata pada itu makcik. Betul? Betul. Terpulang pada makcik. Makcik nak bunuh dia ke, nak perhambakan dia ke, nak buat apa pun, tak kisah. Saya serahkan lelaki biadab ini kepada makcik semula. Perempuan dia berkata, anta hurun liwajhillah. Tak ada apa-apa antara kita, awak merdeka kerana Allah. Lelaki ini masuk Islam, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini hebatnya Islam pada masa dahulu, di atas satu keyakinan yang dibina bahawasanya Islam itu tidak boleh dipisah-pisah. Tanggungjawab umat Islam untuk penyatuan akidah ni, di mana sahaja mereka pergi, mereka membawa IC Muslim, mereka membawa pasport akidah yang sama. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kata Malik bin Nabi, kekuatan umat Islam ini lahir daripada akidah, bukan daripada kepercayaan nanti rezeki kita kurang. Ya, bukan kepercayaan seperti barat yang memandang pentingnya untuk kita menjajah orang lain supaya kita merampas segala hartanya dan hidup senang sedangkan orang lain susah. Itu sebab tuan-tuan, pada suatu hari seorang profesor yang balik daripada Perancis mengajar di Universiti Al-Azhar dalam bidang dia lah, bidang human science. Profesor Dr. Abu Musa, dia berkata kepada anak-anak muridnya, perhatikan kita masyarakat tak bertamadun, keluar je Masjid Al-Azhar selipar hilang. Dia kata gitulah. Ya, dan orang mencuri besi di rumah dan sebagainya, macam kat tanah Melayu ni. Kepala paip pun dia curinya tuan-tuan. Maka penghinaan yang amat sangat kepada umat Islam ditujukan oleh profesor ini. Tiba-tiba bangkitlah seorang anak murid yang Allah beri ilham kepadanya, namanya Syekh Muhammad Ghazali, kemudian jadi guru kepada Dr. Yusuf Qaradawi. Dia bangkit mengatakan, tuan profesor, boleh tak saya bagi idea sikit? Silakan. Dia kata, profesor bercerita tentang benda yang kecil. Terkejut profesor ini, tak pernah disanggah seperti itu. Profesor, orang hebat kat universiti, jago ilmu yang terkenal. Profesor, tuan bercerita tentang benda yang kecil, tuan terlupa benda yang lebih besar. Apa anakku? Cuba kau jelaskan apa maksud kau. Maksud saya, pernah tak tuan terfikir, ini Perancis yang tuan sangat kagum kepada mereka, cerita tentang mereka tertib, mereka menghormati orang lain. Sebenarnya mereka lah penjenayah terbesar di dunia. Kerana mereka datang ke negara kita macam Mesir ni, habis semua dikaup balik. Kalau kita kat Malaysia dengan manuskrip kita pun habis semua diangkut bawa balik ke London. BJ Timah usahakan dia ceritalah. Dan macam-macam hasil kekayaan Malaysia ni habis dikaup balik. Tak payah ceritalah. Sampai manuskrip lama pun tuan-tuan dibawa balik ke sana. Dahsyatnya penjenayah politik perang ni tuan-tuan. Lebih daripada yang kita mahu fikirkan. Mereka bawa balik habis semua harta. Mereka mencuri benda yang tidak ada tolok bandingnya. Tapi profesor bercerita tentang orang curi kasut kat masjid, orang curi paip dekat masjid, orang curi itu kecil, mereka tak ada benda nak makan, pendapatan mereka tak mencukupi, kerana itu mereka terpaksa mencuri. Tapi yang penjenayah besar ni tidak pernah kita hukum. Profesor ni ternyata akur dengan kata-kata anak muridnya, lantas mereka menjadi sahabat baik. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, jadi maknanya kembali kepada asas yang kita bincangkan, akidah. Ya, akidah ini yang penting. Itu sebab bila kita kaitkan dengan puasa, Allah gambarkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
difardukan ke atas kamu ibadah puasa macam difardukan kepada orang-orang sebelummu supaya kamu menjadi orang bertakwa. Keimanan ni satu benda yang tuan-tuan namanya akidah lah. Iman ni dalam diri, keyakinan pada Allah SWT. Tapi tak semua orang yang beriman itu bertakwa, berpandukan kepada ayat ini. Macam mana tuan-tuan ya? Kerana seruan ini digambarkan, wahai orang beriman, kamu puasa benar-benar, kamu akan jadi orang bertakwa. Tak semestinya semua orang berpuasa itu jadi orang bertakwa. Kenapa takwa ni menjadi matlamat dalam berpuasa, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Kenapa? Kerana setiap kita perlukan takwa, tuan-tuan. Takwa ni datang perkataan wiqayah. Wiqayah ni maknanya benteng. Maknanya kalau orang ni ada benteng dalam dirinya, dia dapat menghalang dia daripada melakukan dosa. Itu sebab berkata para ulama Islam, Abu A'la Al-Maududi contohnya, puasa adalah satu kerahan kursus yang diwajibkan kepada semua umat Islam tanpa mengambil kira latar belakangnya. Dia orang bawah, dia orang atas, dia lelaki, dia perempuan, dia ustaz, dia orang biasa, dia profesor, dia engineer, dia pekerja bawahan, dia technician, siapa saja kena masuk balik semula institusi Ramadan ini, kursus kerahan ini, ke arah nak memperbaiki diri dan memperelokkan kelakuan balik semula. Kenapa tuan-tuan? Kerana Allah gambarkan kat sini supaya engkau jadi orang bertakwa. Apa pentingnya takwa, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan merupakan seorang pemimpin, tuan-tuan kena jadi pemimpin yang bertakwa. Kalau tuan-tuan jadi orang bawahan, tuan-tuan kena jadi orang bawahan yang bertakwa. Itu sebab Sayyidina Umar radhiyallahu an bila berjumpa dengan seorang keluarga, satu keluarga yang miskin. Wanita ini sedang berbual dengan anaknya, mereka menjual susu. Kalau macam kita macam jual soya lah, tuan-tuan. Biasanya orang yang terpaksa menjual ni orang yang kurang pendapatan, perlulah tambah pendapatan, kerja yang mulia. Sayyidina Umar pergi ke rumah untuk mendengar apa yang dibualkan. Pergi ke rumah-rumah tengok keadaan rakyatnya. Ya, dan banyak lagi cerita-cerita pelik tentang Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, tuan-tuan. Maka nak ceritakan keluarga yang miskin ni tapi bertakwa, tuan-tuan. Iaitulah seorang ibu berkata kepada anaknya, nak tambahkan air pada susu itu supaya jadi banyak dan kita dapat jual lebih. Faham kan mesej ni kan? Tak salah pun, tuan-tuan, tambah air pada susu. Tapi jangan pula pergi ke pasar dan menipu orang lantas berkata susu ni susu fresh, tak ada campur. Itu yang dosanya. Dalam Islam diharamkan kita jual minyak wangi, tapi kerana kita nak buat keuntungan, kita tambah chemical lain supaya dia meningkat kuantitinya. Tak salah. Yang salah bila kita kata minyak wangi ni pure, tak tambah apa-apa. Ini yang haram, tuan-tuan. Nah, sebab itu kalau kita berniaga, nombor satu, kita yang membeli janganlah tawar benda yang tak masuk akal, tuan-tuan. Tahu tawar tak masuk akal. Orang tu offer pada kita ni betul tandas ni nilainya RM5,000, kita minta RM1,000. Ini tak masuk akal, tuan-tuan. Mangkali kau 10%, 20% itu boleh diterima akal lah kan. Kalau kau tahu mahal, buat pun kau ambil dengan dia. Itu je bendanya. Janganlah kita buat benda yang tak masuk akal. Hukum dia haram, tuan-tuan, menganiaya orang. Ya, Nabi gambarkan dalam hadis, semoga Allah merahmati, rahimallahu mra'an samihan idza ba'a samhan idza ishtara. Allah merahmati orang Islam yang berlebih kurang, berniaga berlebih kurang, membeli berniaga berlebih kurang, menjual pun lebih kurang boleh bagi diskaun. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, ini kita bayangkan perempuan tersebut minta anaknya tambah air dan susu supaya jadi banyak. Tapi gadis ini, anak perempuannya agaknya tahu ibunya nanti akan menipu orang dekat pasar. Lantas berkata susu ni susu fresh, tak campur apa-apa. Maka anaknya berkata, bu, tak boleh bu, Sayyidina Umar larang kita buat macam ni. Ibu tu berkata, apa Sayyidina Umar tahu? Mana dia tahu? Begitulah bahasa yang dipermudahkan. Tapi anak perempuan dia berkata, tidak ibu, walaupun Sayyidina Umar tak nampak, Allah SWT nampak. Nampak, tuan-tuan? Ini adalah kesan daripada takwa dalam diri. Walaupun miskin, tidak pernah dia terlibat dengan benda yang haram dan maksiat kepada Allah SWT. Tuan-tuan nampak tak? Ya, begitu juga Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Lanjutan daripada cerita perempuan ni tadi, tuan-tuan, Sayyidina Umar telah beritahu pada anak-anak lelaki dia, siapa yang nak kahwin, seorang angkat tangan. Sayyidina Umar kata, baik, engkau pergi kat rumah sekian-sekian, ayah dah pergi, ayah dah tandakan rumah itu, kau pergi, kau bagi salam, kau tanya ada tak anak dara kat rumah tersebut. Firasat Sayyidina Umar ni tepat, tuan-tuan. Akhirnya anak lakinya pergi ke rumah gadis tersebut, perempuan tersebut, ketuk, tanya ada tak anak dara kat sini, ada, saya nak kahwin dengan dia.
anak Sayyidina Umar kahwin dengan perempuan tersebut. Daripada perkahwinan itulah lahirnya Umar bin Abdul Aziz, tuan-tuan. Umar bin Abdul Aziz lahir daripada keturunan yang mulia ini. Umar yang kedua, Abdul Aziz, ada kaitan dengan Umar yang pertama, tuan-tuan. Nampak tak, tuan-tuan? Ini barakahnya orang bertakwa. Itu sebab Allah gambarkan dalam surah Al-Kahfi, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Wahai Musa, Allah perintahkan aku untuk bangunkan tembok yang runtuh ini kerana di bawah tembok ini ada harta karun yang tersimpan milik anak yatim. Anak yatim itu, dua orang anak yatim itu, ayahnya telah mati dan ayahnya tak tahu nak simpan harta itu kat mana, melainkan bawah tanah, tinggalkan surat, bila dia besar dibaca, dipaham. Dan kalau kita tidak bangkitkan balik semula tembok itu, nanti orang akan nampak di bawahnya ada harta yang tersimpan, mereka ambil, terzalimlah anak yatim tersebut. Dan bapanya itu adalah orang yang saleh. Kenapa Allah sebut, tuan-tuan? Dan ayahnya adalah orang saleh. Maknanya kesalehan seseorang ayah itu akan bermanfaat untuk anak-anak di dunia lagi, sebelum akhirat. Akhirat pula nanti ada cerita lain dalam surah At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahu min amalihim min syai'. Ke akhirat nanti keturunan ni, tuan-tuan, akan nanti akaun tak cukup. Tiba-tiba bapaknya akan datang kepada Allah untuk beri syafaat kepada yang tertinggal, tuan-tuan. Maka salihkanlah diri kita supaya kesalehan itu mengalir kepada anak-anak di dunia mendapat perlindungan, di akhirat mendapat syafaat. Kebanyakan para ulama tafsir mentafsirkan ayat ini, ayah yang saleh akan beri syafaat kepada anak-anaknya sekalipun anak itu tak cukup akaun akhiratnya, sekalipun dia akan dihumban ke dalam neraka. Kerana kita kat dunia ni gembira jumpa dengan keluarga kan, hari raya seronok jumpa, dapat kumpul adik-beradik, gembira, seronok sangat. Akhirat macam tu, tuan-tuan. Masuk syurga seseorang itu ditanya pada Allah, ya Allah, mana isteriku, mana anak aku? Allah kata mereka kat sana, ya Allah, aku sebenarnya buat amalan ini untuk mereka, ya Allah. Maka Allah akan berikan kepada lelaki ini kemampuan untuk mengalirkan syafaatnya, tuan-tuan, kepada yang terkandas ini untuk masuk syurga bersama dengannya. Dan inilah maksud ayat tersebut, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jangan jadi seperti seorang ayah, tuan-tuan. Seorang ayah ini, isterinya beritahu kepadanya, bang, anak abang ni suka mencuri orang punya barang lah bang kat sekolah. Macam mana nak buat ni? Dia pergi sekolah, dia curi pensel, dia curi pen, dia curi rubber, dia curi buku, pencil case, ya, baju orang lain dicuri, orang pergi pendidikan jasmani dicurinya baju orang, bang. Oh ya ke? Allah, kesiannya. Mana yang mencuri tadi? Abang Long, janganlah curi barang orang nak. Tak baik curi barang haram, nanti kat akhirat kena potong. Bagus nasihat. Kalau nak beritahu lah, nanti abang ambil lah kat office. Ni bapa penyenayah, tuan-tuan. Kalau office dia sendiri tak mengapa, ni dia pergi ambil pada office orang lain, dia bekerja kat situ. Ini bapa penyenayah ni. Kalau dia sifat macam ni, tuan-tuan, dia panggil gulul, tuan-tuan. Mencuri harta orang lain untuk kebaikan diri sendiri namanya gulul. Tak ada barakah dalam apa yang kita buat. Kalau kita bekerja dengan orang, kerja betul-betul, tuan-tuan, kerja yang terbaik, kerana Allah itu maha mengasihi, mengasihani, maha penyayang. Kita buat betul-betul walaupun orang tak nampak, Allah nampak, tuan-tuan. Banyak orang pada hari ini sifatnya bila dia bekerja, dia menghancurkan syarikat itu. Kalau syarikat bukan Islam, satu hal lah, ni syarikat orang Islam. Dia kerja, dia cerita benda yang bukan-bukan, tak ada syarikat. Lantak pilah, bos kaya, aku macam ni juga. Kalau kau tak suka, mengapa kau kerja kat situ? Kau pergilah tempat lain yang boleh meraihkan kau. Mengapa kau kerja kat situ? Nampak tak, tuan-tuan? Pekerja tak bertakwa ni begitu banyak pada hari ini, tuan-tuan, dimuliakan Allah sekalian. Ya, itu sebab kata Malik bin Nabi, aku pergi kat Perancis, aku lihat orang Perancis bekerja untuk syarikat-syarikat mereka bersungguh-sungguh. Ya, kalau mereka tak suka, mereka tegur begitu dan kemudian keluar buat syarikat sendiri dan sebagainya. Majikan akan jaga betul-betul kepentingan mereka. Tapi di tanah orang-orang Islam, pengkhianat-pengkhianat ni ramai, tuan-tuan, dimuliakan Allah sekalian. Berapa banyak klaim palsu yang dibuat, berapa banyak tidur waktu bekerja yang dibuat, berapa banyak mengambil kesempatan di atas property company, asset company. Berapa banyak orang Islam yang menaburkan fitnah terhadap majikan yang dia bekerja sendiri. Ini namanya pekerja yang tak bertakwa, tuan-tuan, dimuliakan Allah sekalian. Jadi bila digambarkan takwa ni, siapa lagi? Takwanya pemimpin.
Tuan-tuan tahu tak kisah seorang yang namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu wa ardah. Perjalanannya untuk mendapat Islam itu amatlah menyayat hati. Keluarganya keluarga Majusi. Bapaknya penyala api dekat satu biara Majusi di Parsi, sekarang Iran. Tapi akalnya sentiasa berfikir, kenapalah kena sembah api? Apa manfaat dia kepada kita? Bapak dia kata kita negara sejuk, api ni panaskan badan, masak dan sebagainya. Dia tak boleh terima akal dia, tuan-tuan. Akhirnya dia bertanya pada ayah dia marah, ayah dia ikat, tambat dia, tuan-tuan. Penjarakan dia. Tapi akhirnya dia berjaya meluluskan diri. Dia pun lari pergi jumpa dengan satu padri yang selama ini dia yakin padri itu berada di jalan yang betul. Belajar tentang Kristian, belum datang Islam lagi. Kalau padri itu bila nak mati, padri itu mengatakan kepadanya, wahai anakku Salman, pergilah engkau ke tempat sekian, kawan aku pun seperguruan dulu, kau belajar dengan dia. Pergi pula tempat yang kedua. Guru itu mati, wasiat pada guru yang ketiga. Tiba pada guru yang ketiga, lahirnya nampak baik, tapi batinnya seorang padri yang penipu sebenarnya. Dia telah pun mengambil harta manusia, menyimpankannya di bawah gereja. Maka Salman perhatikan ketidaktulusan dia. Talam dua muka, depan orang muka yang warak lagi, belakang orang pencuri. Pada hari matinya padri ini, dia berkata kepada orang ramai, kamu telah pun menyembah seorang padri yang penipu. Mereka marah kepadanya. Apa buktinya wahai Parsi? Dia menyatakan bahawa kamu tak percaya, kamu pergi ke bawah gereja ini, kamu lihat apa yang ada di bawahnya. Mereka pergi, mereka terkejut melihat memang banyak emas longgokan yang dikumpulkan oleh si mati. Lalu mereka pun mengambil batu dan membaling kubur si mati ini, tuan-tuan. Dia pergi meneruskan perjalanan, jumpa padri yang terakhir sekali. Padri ini berkata, sebenarnya agama kita, agama Kristian yang aku dan kau anuti ini akan berakhir tak lama lagi dengan munculnya seorang Nabi di kawasan yang banyak pokok-pokok tamar. Dia kata, di mana tempat itu? Kau carilah sendiri tempatnya. Ya, pokok tamar banyak, itu tempat akhirnya seorang Nabi. Dia pun pergi cari. Dalam perjalanan dia, tuan-tuan, lepas gurunya itu mati, dia telah pun ditangkap dan akhirnya diperdagangkan sebagai hamba. Dan akhir sekali, tuan-tuan dimuliakan sekalian, sampailah dia beli oleh seorang Yahudi. Dan sampailah ke Madinah, dia terfikir adakah ini tempat disebut oleh tuan guru yang terakhir itu. Dia hamba, tuan-tuan. Suatu hari dia sedang panjat pokok korma untuk turunkan buah korma. Buah korma ni fragile, dia tak boleh jolok, dia kena panjat. Panjat, petik, perlahan jatuhkan kat bawah, ada kapet dibentangkan. Begitu cara klasik petik buah korma. Tiba-tiba dia mendengar tuan pokok korma yang dia bekerja dengannya, dengan cakap dengan sepupunya, jirannya. Sepupunya itu yang ada jirannya. Dia berkata, aku dengar ada seorang manusia Arab datang dari Mekah mendakwa dirinya menjadi Nabi. Tuan-tuan, ada tabung derma, tuan-tuan, derma lah derma bulan puasa ni saya nak kaitkan kejap lagi. Pentingnya berderma untuk agama Allah SWT. Derma menghilangkan penyakit, tuan-tuan, merawat pesakit di kalangan kita, menghilangkan kemurkaan Allah dan sebagainya. Ya, surau mempunyai banyak aktiviti untuk kebaikan orang Islam setempat. Jangan berlengah-lengah, dermalah apa yang ada. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, akhirnya apa berlaku kepada Salman Al-Farisi? Dia mendengar berita itu, amatlah amazed dia. Dia jadi begitu excited kerana ini tunggu-tunggu manusia mengaku jadi Nabi. Dia lompat turun daripada pokok korma. Di mana tu? Dia tanya orang yang bercakap, itu jiran kepada tuannya. Tuannya melempang dia dengan sekuat-kuatnya, jatuh dia, tuan-tuan, tertiarap ke bumi. Salman yang tegap ni terpelanting kena lempang dengan tuannya. Naik balik engkau, apa kena-mena engkau dengan berita yang sampai ini? Dia naik semula atas pokok korma, tuan-tuan. Petik lagi buah korma. Berita kedatangan Nabi itu sampai lagi ke telinganya betul-betul. Dan satu petang ketika waktu rehat, dia ambil buah korma kerana dia mendengar alamat, petanda, isyarat orang itu Nabi adalah dia tidak makan sedekah. Ya, tuan-tuan dimuliakan sekalian, dia tak makan hasil sedekah. Dia bawa buah korma pergi jumpa dengan orang yang dakwa jadi Nabi ini, Muhammad. Wajahnya perfect, wajahnya menampakkan kebaikan, wajahnya menampak kebenaran. Letak buah korma kat depan. Hai Muhammad, ini buah korma sedekah. Nabi Muhammad pun terima baik. Nabi Muhammad pun tidak makan, paskan kepada sahabat-sahabat keliling baginda alaihi salatu wassalam. Salman berfikir dalam hatinya, benar ini Nabi, dia tidak makan sedekah kerana Nabi adalah manusia yang mulia, dia tak boleh duduk bawah orang. Sedekah ni maknanya satu tangan yang lebih mulia bagi kepada tangan yang di bawah. Keesokan harinya waktu rehat, dia datang lagi. Wahai Muhammad, ini merupakan hadiah. Nabi pun makan sebutir, yang lain-lain dibagikan kepada sahabat-sahabat. Benar. Lalu dia pun mencari-cari di belakang bahu Nabi. Kata gurunya, ada sebesar telur burung puyuh, daging yang menonjol macam tu, menandakan dia Nabi akhir zaman. Ada tanda kenabian, tuan-tuan, ni ada cop, mohor.
Lalu dia pun berlega-lega belakang Nabi sehingga Nabi melaburkan jubah Nabi, merebehkannya untuk dia melihat. Akhirnya baru dia tahu ini benar-benar Nabi akhir zaman. Dia peluk, dicium dari kepala hingga ke kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Salman mengatakan kepada Nabi, "Wahai Nabi, saya mencari Nabi lama dah." Menangis-nangis dia. Ya, dia kata, "Saya mencari Nabi lama sehinggalah saya diperdagangkan. Saya nak merdeka lah wahai Nabi." Nabi kata, "Kau balik, kau tanya pada tuan kau, apakah syarat kemerdekaan?" Dia jumpa dengan tuan dia katakan emas yang sangat berat tuan-tuan. Emas. Timbangan sangat besar, berat, dan tanah aku yang berbatu bata itu kau tanam pokok kurma sampai hidup, itulah syarat bebas. Salman jumpa dengan Nabi dengan lilihan air mata berkata, "Masakan mungkin saya mengumpulkan emas macam tu wahai Nabi SAW, banyak sekali. Saya bekerja pun tak cukup makan." Ya, maka lagi satu cabaran yang besar, kena tanam pokok kurma kat kawasan berbatu bata. Memang tak boleh hidup pokok-pokok. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tak mengapa. Nabi kumpulkan para sahabat, siapa boleh derma untuk Salman. Mereka kumpulkan emas pun tak cukup tuan-tuan. Adalah sebesar sebiji telur ayam kalau dikumpulkan. Memang tak cukup. Nabi mendoakan keberkatan. Dan akhirnya, pendekkan cerita, emas itu mampu untuk memberatkan timbangan seperti yang dikehendaki. Terkejutnya mereka. Yahudi yang terkejut. Dan satu syarat lagi, tanam pokok kurma kat situ. Pertama dah lepas, yang kedua macam mana? Nabi kata tak apa. Carikan sahabat-sahabat yang nak berderma. Islam ni dibangunkan atas derma tuan-tuan, dengan penuh ikhlas. Kita tak ada orang nak bagi bantuan kepada kita. Jumpa dengan datuk itu, datuk ini, Tan Sri, PM dan sebagainya. Itu bukan sifat orang Islam tuan-tuan. Itu betul juga. Tapi yang lebih penting, kita ni mesti ada semangat sense of belonging kepada society kita, komuniti kita. Kita tak boleh nak mengharapkan mana-mana orang bantu tuan-tuan. Ya, macam apa berlaku di Gaza pada hari ini, setiap orang bertanggungjawab untuk bantu. Carilah saluran yang betul untuk berderma. Dan mereka yang mengambil kesempatan mengumpulkan dana umat Islam untuk kepentingan peribadi, saya ingatkan mereka kepada benda ini namanya gulul tuan-tuan. Besok ke akhirat, kalau yang lembu yang dikumpulkan untuk alasannya untuk Islam padahal peribadi, besok ke akhirat lembu tu akan duduk atas kepala dia, menguik. Kalau dikumpulkan kambing dikata untuk bagi orang-orang miskin kat Cambodia, kat Myanmar dan sebagainya, dia tak buat benda itu, besok ke akhirat kambing akan duduk atas kepalanya. Kalau dia kumpulkan harta yang banyak, besok ke akhirat semua akan duduk atas kepalanya, dipikul lah tuan-tuan. Jangan main tuan-tuan. Ini namanya wama yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Siapa yang mengkhianati orang Islam dengan dana dikatakan untuk Islam tapi untuk peribadi, ke akhirat besok dia akan bawa benda itu semuanya sekali. Carilah tuan-tuan, dapatkan kepastian mana sumbernya supaya kita dapat berderma. Jadi Nabi telah mewasiatkan kepada sahabat, siapa yang boleh kumpulkan harta, anak pokok kurma aku nak tanam. Sahabat-sahabat membawa anak pokok kurma, dan Nabi sendiri telah tanam dengan tangan baginda alaihi salatu wassalam di tanah yang berbatu tuan-tuan. Tak lama pokok pun tumbuh. Subhanallah, ini mukjizat Nabi yang salam. Tumbuh pokok atas batu tuan-tuan. Yang penting usaha lah tuan-tuan. Sebelum ni saya ulas ayat tentang berusaha. Cerita tentang Nabi Musa bawa tongkat dalam Quran, bukan suruh kita pergi cari tongkat apa, kayu kokar ke kayu apa, tapi nak tunjukkan Nabi Allah bekerja, berusaha, bukan duduk rehat menanti hasil suruh bini yang bekerja. Ini zalim nama tuan-tuan. Kalau orang lelaki tak bekerja, isterinya bekerja, dia berdosa besar di sisi Allah SWT. Kerana lelaki dia bertanggungjawab untuk bekerja, isteri itu yang duduk kat rumah. Tapi kalau isteri itu berpangkat besar dan ada persefahaman di antara mereka, itu lain cerita. Tapi kalau suami sengaja tak nak bekerja, duduk mengharap emas turun daripada langit, ini hukumnya haram. Lepas tu pergi sembang lah, sembang yang bukan-bukan. Saya ada ruang untuk bekalkan kereta kebal ni dekat Mindef. Engkau nak cerita-ceritalah benda yang masuk akal sikit. Kau nak bekal kereta kebal, kau tahu tak modal dia berapa? Tak ada tuan-tuan, ni terlintas dalam kepala saja. Saya nak bekal lori sampah kepada DBKL Alam Flora. Kau ingat senang ke nak tembus ke tempat itu? Ada pula berkata pada saya, Ustaz, apa kata kita pergi ke Mekah buat umrah, lepas tu kita jumpa dengan Raja Saudi, kita bekalkan cawan minum dekat water dispenser kat Mekah tu. Kan ada banyak tempat minum air kan dalam Masjidil Haram. Cawan plastik tu kita bekalkan. Kau ingat senang ke nak masuk ke situ? Permulaan bisnes besar ni daripada pokok tuan-tuan. Pokok kecil, tanam, sabar, pergi ikut kursus, belajar accounting, belajar manusia punya management. Kerana human management ni paling penting tuan-tuan. Kau takkan bina satu empire perniagaan yang kau jaga orang keliling kau. Kerana menguruskan manusia ni bukan macam mengurus kambing tuan-tuan.
Mengurus manusia ni perlu kepada teknikal yang sangat banyak, kefahaman pada dia sakit macam mana nak urus, dia perlukan itu macam mana nak tangani. Kau tak akan jadi jutawan. Kau nak kerja seorang jadi jutawan, gila ke tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Salman Al-Farisi, kita kembali pada kisahnya. Nabi tanam dan hidup. Nabi tunjukkan contoh bekerja, tuan-tuan, bukan doa aja tumbuh pokok kat bumi, tidak. Hanya Salman pun merdeka dan tuannya pun terkejut, boleh juga buat kerja ini, hasil teamwork, tuan-tuan. Itu sebab Malik bin Nabi mengatakan, kalaulah umat Islam bersatu, tak usah pergi jauh lah, kata beliau, Malaysia dengan Indonesia saja. Kalau bersatu ni tuan-tuan, kita ada kekuatan sebanyak lebih kurang 300 juta punya manusia, tuan-tuan. 300 juta hampir menyamai negara Eropah keseluruhan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Mungkin melebihi mereka sedikit. Bayangkan dengan resources yang banyak, cuma perlukan kepada pemimpin yang amanah je, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Nampak? Ya, ini the magic of thinking big yang ada pada Malik bin Nabi sejak 80 tahun yang lalu. Bagaimana memikirkan tentang itu dari sudut tradingnya, ekonominya, smart partnershipnya, synergy partnershipnya, tuan-tuan, macam-macam benda boleh berlaku. Di negara seperti Indonesia, Malik bin Nabi berkata, begitu banyak arang batunya, minyaknya, balaknya, segala macam, tuan-tuan. Manusia yang berkualitinya banyak, tuan-tuan. Kita kat Malaysia ni rakyat ada 20 juta lebih kurang, tak sampai 30 juta lagi. Kalau nak cari 1% orang bijak pun, orang Islam bukannya payah, tuan-tuan. Di Indonesia, tuan-tuan nak tahu tak, mereka dah buat kapal terbang, tuan-tuan. Mereka boleh buat kereta api laju, mereka boleh buat kereta, mereka boleh buat apa saja kerana mereka punya otak yang bijak, tuan-tuan. Kalaulah 1% saja daripada penduduk Indonesia itu dikumpulkan, mereka ada 3 juta orang yang hebat, tuan-tuan. Betul, benar. Saya mentafsir Al-Quran, mengkaji Al-Quran, saya banyak mengambil pandangan daripada ulama-ulama Indonesia, tuan. Pandangan mereka sangat mantap. Saya ketika berada di Jordan dulu belajar, ada seorang Indonesia buat PhD kat sana. Doktor-doktor kat universiti semua mengangkat tangan kedua-dua kepadanya. Saya berkata, kami tak pernah jumpa seorang yang faham apa yang ditulis oleh Imam Syafi'i lebih daripada engkau. Cuma bahasanya sahaja orang Indonesia cakap Arab agak tak lancar, bahasanya tak bunyi. Alam nasyrah dan alam nasrah. Tapi kefahamannya kepada bahasa Arab, kata profesor semua universiti berkumpul, tak pernah kami jumpa orang lebih alim daripada engkau. Dan bukan seorang, tuan-tuan. Di Azhar, di Madinah, di Algeria, orang Indonesia sangat bijak, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Bahkan sebahagian daripadanya dia import dari kerajaan Singapura, tuan-tuan, untuk bekerja dalam special intelligence mereka, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, idea penyatuan ini sangat penting di atas gagasan yang Malik bin Nabi timbulkan. Kata beliau lagi, kalau Afrika dengan Asia bersatu, Masya Allah, memang satu dunia akan kagum, kerana mereka ni mempunyai idea yang hebat, tenaga yang hebat, kuasa yang hebat, kuasa beli yang hebat, kuasa manufacturer yang hebat, segala-galanya hebat. Ya, jadi kembali kepada Salman Al-Farisi tadi, dan akhirnya dia pun merdeka dan dia telah hidup dalam Islam bersama dengan Nabi. Satu ketika datang para sahabat menceritakan latar belakang masing-masing. Saya keluarga ini, datuk saya, bapa saya, keturunan saya. Yang ni pula berkata, saya adalah bapa saya pembuka tempat sekian-sekian. Yang ni pula berkata, tiba kat Salman punya giliran waktu dia introduce diri dia. Salman berkata dengan penuh tawaduknya, ana ibnul Islam wa banu ibnil Islam wa banu ibni ibnil Islam. Saya tak ada apa nak banggakan, tapi saya banggakan saya masuk Islam dan saya anak kepada Islam, saya cucu kepada Islam. Maka sahabat semua yang ada kat situ menangis, tuan-tuan. Mereka terkejut melihat mereka menceritakan tentang kekaguman terhadap datuk nenek moyang yang kebanyakannya jahiliah. Tiba-tiba Salman melupakan mereka kepada semua itu, mengatakan, aku anak Islam, tak ada apa benda yang aku nak banggakan melainkan Islam. Ya, jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Salman sedang cerita ketakwaannya. Dialah yang mengesyorkan kepada Nabi dalam perang Ahzab ketika tentera Islam dikepung di segenap penjuru. Izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izaghatil absar wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Allah gambarkan surat Ahzab, bila semua tentera itu datang mengepung Madinah di segenap penjuru dan sampai nyawa sampai ke tenggorok, nak ceritakan ketakutan yang amat sangat. Balagatul Quran, bandingan yang Quran bawa amat menakutkan. Nyawa dah sampai kat sini, tuan-tuan, semua orang ketakutan. Ya, pada masa itu, sebelum peperangan, Salman telah mencadang dengan Nabi, kita tak punya bekalan yang cukup, tentera yang cukup, weapon yang cukup,
maka kita galilah parit keliling Madinah. Ya tuan-tuan, maka Rasulullah telah pun menerima cadangan tersebut. Semua umat Islam menerima dengan baik. Mereka pun menggali parit tuan-tuan. Nabi turut menggali parit bersama-sama. Tiba-tiba ada batu-batu besar yang tak dapat nak dipecahkan pakai cangkul. Sayyidina Salman telah kata pada Nabi, wahai Nabi, kita kena reorganize balik, kena susun balik parit ini, plannya. Panggil arkitek, kena alihkan sikit. Nabi kata, apa hal? Ada batu besar tak boleh nak dipecahkan. Batu besar tuan-tuan ni. Maka Sayyidina Salman telah pun mengatakan kepada Nabi demikian. Nabi bersabda, mana cangkul? Jauh sikit, Nabi mengetuk sekuat-kuatnya batu itu tuan-tuan, dengan kedua tangan Nabi yang gagah itu, dan pecahlah batu itu. Terbit satu cahaya api yang terpancar. Saya dah bawakan kisah ni, kalau tuan-tuan nak baca dalam majalah Solusi. Kisah-kisah Salman ni semua adalah majalah Solusi tuan-tuan, tuan-tuan bacalah. Ya, kami sering bawa kisah para sahabat yang mengembalikan minda kita ke zaman yang hebat itu untuk jadi inspirasi kepada kita. Majalah Solusi. Pecah batu tersebut, terpancar api. Nabi bersabda, ini menandakan akan jatuhnya negara Parsi. Ada batu pecah, batu besar lagi tak boleh dipecahkan. Nabi pecahkan lagi, terbit api. Nabi kata ini akan jatuhnya kerajaan Rom. Tanda api ini tanda nur daripada Allah SWT. Pecah batu yang ketiga juga tak boleh dipecahkan. Nabi pecahkan juga. Nabi bersabda akan masuk penduduk Yaman kepada Islam berbondong-bondong. The magic of thinking big pada Nabi kita tuan-tuan. The magic of thinking big. Berfikir besar. Kalau tuan-tuan ni berniaga kat pasar malam, baguslah. Tapi cuba bawa anak-anak dan sebut pada anak-anak, nak hari ni ayah ni yang mampu nak. Ayah mampu berniaga setakat ni. Tapi besok engkau masuklah UiTM, kau masuk kursus keusahawanan. Besok ayah buat goreng pisang ni kan. Engkau belajar biotek, nanti engkau mengeksport pisang ke luar negara. Jangan fikir kecil macam ayah. Ayah ni yang mampu buat nak. Ayah tak ada kudrat lain, ayah pun tak ada modal. Umur ayah pun dah tua. Cakap yang baik-baik pada anak-anak tuan-tuan. Kita betul kereta pada hari ni, betul ayah betul kereta. Tapi besok bila engkau besar, engkau menjadi engineer buat kereta. Siapa boleh menghalang tuan-tuan? Saya pergi ke Jerman, ziarah anak-anak orang Islam yang bijak-bijak. Mungkin ada anak tuan-tuan, adik-adik tuan-tuan. Kereta Audi itu orang Islam, orang Melayu yang buat tuan-tuan. Lampunya, dashboard Mercedes tu budak Melayu yang buat tuan-tuan. Tapi ketika dia nak attach dengan college otomotif ataupun syarikat otomotif di sana, dia perlu buat aku janji lah. Tak boleh mengatakan hasil ini milik dia, kerana dia nak belajar kan. Ada tuan-tuan syarat untuk masuk ke bidang perkasian, diwajibkan untuk buat aku janji. Tak boleh lah, lepas tu tak boleh pula claim saya punya nak dapat royalty, tak boleh lah. Sebab kau bekerja kat situ. Bijak tuan-tuan, orang Melayu bijak tuan-tuan. Siapa kata orang Melayu bodoh tuan-tuan? Bijak, tapi dia tidak di challenge tuan-tuan. Dia tak ada cabaran, dia nak relax, dia nak comfort zone. Orang Melayu ni kalau orang berniaga, dia sibuk nak dapat komisen. Kan? Dia bukan nak pergi berniaga daripada awal, dia sibuk duduk tengah. Ni sifat orang Melayu. Kan? Dia duduk tengah supaya dapat jadi lintah darat. Dapat projek tengah-tengah, komisen, dia cukup suka jadi konsultan. Niagalah, engkau bijak kan? Berniaga. Kamu niat untuk keluar zakat untuk Islam, kamu niat untuk groom anak-anak orang Islam bekerja keliling kamu, kamu jadi jadi hebat, ini satu company yang boleh bangunkan umat Islam punya ekonomi. Fikirlah macam tu. Tuan-tuan ni mulia kat Allah sekalian, Nabi mengajar kita fikir besar. Nabi wafat, Salman Al-Farisi terpilih untuk jadi gubernur di Basrah tuan-tuan. Kerana perjuangannya bersama dengan Nabi daripada titik awal sampai ke akhir, Sayyidina Umar amat menghargai mencari orang bertakwa sepertinya untuk jadi pemimpin. Salman, ayo Basrah. Yang minta tak diberi, yang tak minta diberi. Dalam Islam kita dilarang untuk minta-minta. Tak boleh minta-minta, melainkan kalau kita pasti kita boleh selesaikan masalah. Saya dapati keadaan ni agak parah. Saya ada sedikit ilmu accountancy, bagi saya bendahari lah. Contoh macam yang berlaku pada Sayyidina Yusuf AS dalam kisah yang dibawa oleh Allah, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Wahai raja, nak selesai ekonomi bagi saya akan selesaikan masalah ini. Bagaimana planningnya? Ini A to Z, ini dia blueprintnya. Input yang saya dapat, outputnya begini. Jelas tuan-tuan ni mulai kau sekali. Maka saya Salman tidak minta, Sayyidina Umar paksa dia, engkau jadi. Kalau engkau tak jadi, engkau ingkar pada arahan aku sebagai khalifah. Maka Sayyidina Salman pun terpaksa terima. Tapi pemimpin bertakwa ni tuan-tuan, dia tak ambil gaji tuan-tuan.
Kerana dia telah mendengar hadis Nabi, orang yang banyak harta banyak hisapnya ke akhirat. Kan? Ibn Mas'ud berkata, yang haram itu diseksa, yang banyak itu dihisap. Yang haram itu ke neraka, yang banyak itu akan dikira oleh Allah SWT. Maka dia takut, tuan-tuan. Walaupun dia jadi gubernur, tapi dia masih lagi hidup dalam kesederhanaan. Bajunya, pakaiannya. Satu hari datang seorang pedagang dari Syria ke Basrah untuk berniaga. Maka dia mempunyai banyak barang untuk dibawa. Dia nampak Sayyidina Salman, dia tak tahu itu Amir Basrah. Dia tak tahu itu gubernur Basrah, tuan-tuan. Pakaian macam orang biasa, orang kebanyakan. Berjalan, selekeh, pakaiannya lusuh, berabuk. Dia panggil, mari, badan kau tegap lah, bagus. Salman ni tegap badannya, tuan-tuan. Mari, bagus. Tolong angkat ni boleh tak? Dia businessman, apa saja boleh bayar. Tolong angkat. Dia angkat, tuan-tuan. Salman angkat barang itu dan berjalan. Ke mana nak pergi? Ke sana. Pergi. Dalam perjalanan, ramailah orang menegur. Assalamualaikum ayuhal amir. Assalamualaikum wahai tuan. Assalamualaikum tuan gubernur. Assalamualaikum tuan. Orang dia pun terkejut. Bila aku jadi gubernur? Dia memang pakai kemas lah, businessman, tuan-tuan. Tiba-tiba sampai di satu simpang, maka datanglah orang berjumpa dengan Salman yang mengangkat barangnya kat belakang. Bagi-bagi saya angkat tuan, bagi saya. Baru dia perasan itu Amir rupanya. Allahu Akbar. Tak demam kau, tuan-tuan, tak hijau muka kau. Rupanya kau suruh ni pengurusi, tuan-tuan. Kau suruh dia angkat barang, dia pula angkat, dia diam, dia tak boleh cakap lah aku pengurusi, kau tahu tak? Tak ada, tuan-tuan. Maka dia pun rasa terkejut dan malu. Dia berkata kepada orang yang belakangnya, wahai tuan, saya minta maaf, minta ampun, saya tak tahu tuan ni gubernur kat sini. Dia kata, tak apa. Turunkan, tak, sampai ke destinasi bawa ke turunkan. Ya Allahu Rabbi, pemimpin bertakwa, tuan-tuan. Tak pernah kita dengar cerita macam ni kan, tuan-tuan kan? Jadi inilah hasil takwa daripada Ramadan. Jadi seorang ibu yang bertakwa. Jadi seorang bapa bertakwa. Pemimpin bertakwa. Rakyat bertakwa. Macam mana cerita rakyat bertakwa? Ada cerita kedua. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pergi menduga rakyatnya, jumpa dengan seorang budak hitam. Kita budak hitam ni lagu kan? 10 budak hitam. Kesian kita, tuan-tuan ni. Didongeng-dongengkan dengan benda yang bukan-bukan. Ni budak hitam ahli syurga ni menjaga kambing. Sayyidina Umar berkata kepadanya, Hai fulan, budak, jual kambing seekor, banyak ni. Dia kata, tidak, bukan saya punya. Jual seekor, bukan tuan kau tahu pun. Dia menjawab, kalau tuan saya tahu di mana nak letak Tuhan yang menguasai kita semua. Jawapannya begitu lebih kurang, tuan. Dan perkara ini berulang lagi dalam satu YouTube yang dikemukakan kepada kita kan, tuan-tuan. Seorang Arab di desert bawa Land Cruiser, nampak seorang budak negro Arab sedang menjaga kambing dekat padang pasir. Lalu yang bawa Land Cruiser tu menegurnya, fulan, jual kambing 200 rial. Budak tu, tidak, bukan saya punya. 2,000, tidak. Budak jawab lagi, demi Allah 2 juta engkau beli pun aku takkan jual. Terkejut dia, tuan-tuan. Rupanya orang-orang macam ni masih ada lagi, tuan-tuan. 2 juta pun engkau jual, engkau beli, aku takkan jual. Kerana bukan milik aku, dia milik orang lain. Ya Allah, tuan-tuan, dimuliakan Allah sekalian. Pelik kan? Hebat kan? Jadi kata Malik bin Nabi, tuan-tuan, sebenarnya kita ni banyak prejudis. Kita bila kata sikit, lantak pilah, bukan urusan aku, apa aku peduli. Macam Sultan di Turki pada zaman kegemilangannya menghadapi beberapa siri kekalahan peperangan. Lalu dihantarnya surat kepada Qadhi Qudah, Syekhul Islam, ketua ulama negara Turki. Qadhi Qudah ni macam mufti lah. Wahai tuan guru, tuan syekh, kenapa tentera Turki kalah di banyak pertempuran? Jawapannya, bukan urusan aku. Jawapan orang alim ini. Kisah ni ada dinukilkan oleh Ustaz Umar Muhammad Nur dalam kitabnya bertajuk Rasul Mulia. Tuan-tuan bacalah Rasul Mulia. Satu buku kecil yang sangat baik. Setiap malam baca, dia memberi inspirasi pada kita. Cerita tentang kejayaan orang Islam terdahulu, para ulama, para sahabat, para tabi'in. Ya, lalu dikatakan kepada orang alim ini, dia jawabnya, bukan urusan saya. Raja terima surat itu sangat marah, bukan kepalang. Panggil Syekhul Islam datang ke istana. Apa hal dia jawab biadab macam ni kepada beta? Dia panggillah orang alim ini.
Orang alim ni menjawab dengan tenang, tuanku bacalah laras ayat itu betul-betul. Jawapan saya, masalah Islam yang berlaku pada hari ini adalah bukan urusan saya. Tuan, pahit bocor kat surau lah. Bukan urusan saya. Cakap pula pada AJK, bukan urusan saya. Cakap pula pada pengurusi, bukan sini tuan-tuan, tempat lain. Sini tak ada, alhamdulillah, bagus. Bukan urusan saya. Budak kat sekolah Ponteng, bukan urusan saya. Tanya guru disiplin, bukan urusan saya. Tanya guru besar, bukan urusan saya. Itu urusan PPD, kan? Pejabat Pelajaran Daerah. Pergi Pejabat Pelajaran Daerah, bukan urusan saya. Itu urusan JPN, Jabatan Pelajaran Negeri. Pergi pula pada JPN kata bukan urusan saya, itu KPM. Betul tak? Itu masalah yang berlaku di polisi. Tuan-tuan, semua orang akan hancur kalau setiap orang berkata bukan urusan saya. Betul tak tuan-tuan? Hancur tak? Hancur. Kerana kita pada hari ini melihat macam kawan kita yang ada masalah tu macam ayam daging yang melihat kawannya disembelih. Bukan urusan aku. Dia tak tahu kejap lagi dia pun akan kena sembelih tu. Tuan-tuan dia mulai Allah sekalian, itu masalah kita orang Islam. Ya, jadi kembali kepada Salman Al-Farisi, seorang pemimpin yang takwa. Kembali kepada mana-mana individu yang kita lihat, penjaga kambing ini seorang yang bertakwa. Inilah sebabnya Allah menghendaki kita berpuasa supaya jadi orang bertakwa. Tuan-tuan, yang terakhir sekali, puasa ini juga mengajar kita, disebut oleh salafus salih, innama ju'ilas siyam liyadzuqa al-ghaniyyu ta'mal faqr. Sungguhnya orang-orang yang berpuasa diajar oleh Allah untuk menghayati semangat orang-orang miskin. Dan dahsyatnya hukuman yang dikenakan oleh Yahudi yang zalim itu kepada orang Islam, tuan-tuan. Saat mereka berpuasa, mereka dibuat begitu, tuan-tuan. Ya, kan? Sampai disebut dalam kata salaf yang lain, as-salatu tusilu bi sahibiha ila nisfi tariq, was-siyam yuballighuhu ila babil malik, was-sadaqatu ta'khudhu bi yadihi 'ala al-malik. Sungguhnya sembahyang menyampaikan kita separuh perjalanan. Datang puasa pula membawa kita untuk tiba ke pintu gerbang. Dan sedekah pula diumpamakan seperti penyambut tetamu di situ yang memegang tangan kita dan bawa jumpa dengan raja untuk diminta hajatnya ditunaikan. Jadi dia kait mengait satu sama lain, tuan-tuan. Semayang alhamdulillah dah buat, teruskan. Cuma kita mohon daripada tuan-tuan, bagi tuan-tuan ramai datang bulan Ramadan kat surau ni, datanglah lepas Ramadan pun datang. Jangan menyembah Allah dalam bulan Ramadan sahaja. Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah orang yang menyembah Allah, bukan menyembah Ramadan. Tuan-tuan, penuhkan surau ini sentiasa. Surau ni tak penting pada tuan-tuan. Allah tak perlu pada tuan-tuan. Tuan-tuan yang perlu pada Allah. Allah tak perlu pada saya, tuan-tuan. Saya yang perlukan Allah SWT. Justru datang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak dalam satu buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Khalil Husin. Buku ni bertajuk Indahnya Salat Berjemaah. Satu buku yang sangat hebat dalam mazhab Syafi'i, mengumpulkan pandangan-pandangan mazhab Syafi'i, lebih daripada 50 buah kitab. Bergambar lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan miliki dah kitab ini, kepentingan salat berjemaah, indahnya salat berjemaah, hubungan direct kita dengan Allah SWT. Menceritakan salafus salih, ulama terdahulu, mereka ni kalau tertinggal sembahyang berjemaah sebagai contohnya, dia akan repeat sembahyang itu 27 kali, tuan-tuan. Contohnya, seorang di kalangan mereka tertinggal salat isyak berjemaah kerana ibunya mati. Pada malam itu diselenggarakan, dia sembahyang isyak 27 kali, tuan-tuan. 4 kali 27, berapa, tuan-tuan? Kerana menyesali tertinggalnya berjemaah yang mempunyai 27 kali ganda pahala itu. Tapi kerana kepenatan akhir yang ke-27 dia buat, dia tertidur, dia melihat dalam mimpinya, dia menaiki kuda, ramai kawan-kawan naiki kuda, semua memacu ke arah satu arah, kuda dia ketinggalan jauh sangat ke belakang. Dia merasa hairan. Lalu bila tiba tempat rehat, ditanya pada kawannya, dah lama sampai? Dah lama. Kenapa engkau lambat? Jawapan seorang kawannya, kerana engkau tertinggal sembahyang berjemaah isyak malam tadi, maka engkau tak akan dapat mengejar kami. Bagaimana kalau kita tertinggal 10 tahun sembahyang isyak berjemaah, tuan-tuan? Bagaimana kalau kita tertinggal 20 tahun tak sembahyang isyak berjemaah, tuan-tuan? Tengok, tuan-tuan, program minda begitu penting untuk kita. Kerana, tuan-tuan, umpama takwa ni tadi, dia adalah baja kepada iman, tuan-tuan.
Kalaulah iman itu diumpama macam pokok, akarnya kat bawah itu tuan-tuan, walaupun kat bawah, tapi kalau pokok ni ditebang, daunnya ditebang, dia akan mati, betul tak tuan-tuan? Kerana akar kat bawah tu support tapi dia tak ada interaction yang betul. Dia perlu pada cahaya, perlu pada air, betul tak? Kita kepung pokok ini, akarnya fungsi, daunnya kita tebang, tumbuh kita tebang, pokok tu akan mati tuan-tuan. Maka begitu juga yang memberi support kepada iman dalam diri, akidah dalam diri adalah perbuatan Islam yang kita amalkan. Ya, lama kelamaan manusia akan meninggalkan iman kalau mereka tidak sembahyang tuan-tuan. Dan sembahyang berjemaah ni sangat penting. Lantaran itu Nabi pernah bersabda pada para sahabat, kalaulah tidak kerana beratnya salat berjemaah ni, aku rasa lebih baik kumpulkan kayu api pergi bakar rumah orang yang tak datang sembahyang berjemaah. Lainlah kalau uzur tuan-tuan. Kalau uzur tu mazhab Hambali sangat ketat tuan-tuan, salat berjemaah ni mereka kata kalau tak sembahyang berjemaah tak sah sembahyang kat rumah. Cuma mazhab Syafi'i sahaja yang melonggarkannya. Ya tuan-tuan, cuba kita datang sama-sama, kerana ini membangunkan jiwa dalam kita, jiwa tauhid, dikuatkan tauhid kita, akidah kita. Dia macam air yang disiram pada pangkal pokok tadi supaya akarnya gemuk, daunnya rimbun, buahnya terbit. Dia macam baja yang letak keliling pokok ni tadi. Ya. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, semangat infak yang ada dalam Ramadan ni juga datang dengan melengkapkan teori tadi. Semayang menyampaikan kita pada separuh perjalanan, puasa lagi separuh bawa kita ke pintu gerbang. Lepas tu sedekah adalah seorang yang datang menyambut kita kat situ dan baru masuk berjumpa dengan raja supaya hajat kita dipenuhi olehnya. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, mari sesama kita tingkatkan semangat sedekah kita menjelang Ramadan. Sedekah yang paling besar ni menurut ijma' ulama adalah sedekah untuk agama Allah. Termasuk dalam agama Allah ialah mereka yang berjihad di jalan Allah. Malam tadi saya terima email daripada seorang sahabat WhatsApp menunjukkan bahawa ikan-ikan yang ada di laut Mediterranean tuan-tuan dah mula keluar dalam keadaan separa hidup. Ikan-ikan pari yang besar-besar ni tuan-tuan keluar untuk menjadi makanan kepada orang-orang di Gaza, menyerahkan dirinya. Wallahu a'lam, berita ni perlu kepada reconfirmation. Tapi kalaulah betul benda ni tuan-tuan, masya-Allah, ikan pun menyerahkan dirinya untuk jadi makanan orang-orang Palestin yang kelaparan. Kita yang pada hari ini makan dengan mewahnya, pernah tak kita fikir untuk mereka tuan-tuan? Pernah tak kita fikir untuk mereka? Rumah mereka dibom, kehilangan orang tersayang. Pada waktu berpuasa sedang duduk dengan kormanya, dibom mati tuan-tuan, tak sempat jamah korma sebiji pun lagi. Ya, masya-Allah, hebatnya ujian Allah beri pada mereka. Janganlah kita beranggapan itu bukan urusan saya. Mesti ada cara untuk kita lakukan. Sekurang-kurangnya berdoa untuk mereka. Kalau dapat, kita pastikan saluran yang betul, kita kumpulkan dana kat surau ni, kita pergi hantar kepada mereka yang dipertanggungjawabkan. Mungkin ada kalangan kita yang ada kontak kepada orang yang amanah. Kita kumpulkan duit ni dengan sepenuh hati, kita buat satu isytiharan, ini yang mampu kita buat. Besok ke akhirat kita temu dengan Allah, kita kata, ya Allah, aku sayang pada saudara se-Islam aku ya Allah, tapi aku tak mampu buat apa-apa. Aku telah pun menermakan banyak ni ya Allah, aku tak ada duit lebih pun. Ini saja yang ada. Ya, sekurang-kurangnya kita boleh bebaskan diri kita daripada mahkamah Allah di akhirat sebagai bukti aku telah melakukan sesuatu untuk saudara seakidahku. Ya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kenal pastilah mana saluran betul. Kita kumpulkan dana buat isytihar malam ni kat surau kita dengan kebenaran pengerusi, kita kumpulkan duit. Apa yang dapat kita salurkan kepada saudara se-Islam itu. Ya, inilah kesedaran daripada semangat puasa untuk kita merasai kesusahan mereka ini. Ya, jadi ternyatalah apa yang dikemukakan oleh Malik bin Nabi ni tuan-tuan, satu teori yang sangat menarik. Itu sebabnya Perancis masa sangat tertekan dengan adanya orang seperti beliau yang berfikir memberikan idea-idea yang konstruktif, dan akhirnya Malik bin Nabi telah pun dijemput. Bila jatuhnya Perancis di sana, dia halau keluar. Maka tuan-tuan, Malik bin Nabi menjadi menteri pelajaran dalam satu riwayat yang sampai sekitar tahun 90-an. Dan kemudian dia kembali ke rahmatullah pada usia 68 tahun pada tahun 1972 sekitar. Ya, kembalilah roh ini, mudah-mudahan Allah menempatkan di tempat orang yang salih dan salihah, seorang pemikir Islam yang hebat, mengajar umat Islam penyatuan diri dan membangunkan ketamadunan berasaskan
kepada akidah yang benar. Kerana akidah lah menyebabkan umat Islam bangun rasa sayang kepada orang lain. Kemudian akidah ni dipupuk dengan takwa, bahajanya takwa. Maka kita jadi pemimpin yang tidak zalim pada orang. Kita jadi ayah yang misali. Kita jadi anak yang berbakti. Kita jadi pekerja bawahan yang menyumbang untuk kebaikan. Kerana kita meyakini ada satu pertemuan dengan Allah dan Allah akan hisap segala yang kita lakukan. Maka benih-benih inilah yang perlu disuburkan dalam kita berpuasa, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Masih lagi tinggal beberapa hari saja lagi, kurang lebih 12 hari. Tingkatkanlah Quran kita, banyakkanlah sedekah kita, banyakkanlah sembahyang sunat kita, banyaklah kita membantu orang-orang yang susah walaupun tak meminta. Ya tuan-tuan, orang yang paling aula untuk dibantu adalah orang yang tidak minta-minta. Kita datang tengok dia macam mana dia hidup, anak 8 orang, kerja kerani je. Bagi orang beriman, dia kena simpati pada orang seperti ni walaupun orang tu tak minta, tuan-tuan. Kerana dalam Quran mengatakan ya hasabuhumul jahilu aghniya amina ta'affuf. Dia bekerja tapi pendapatannya tak cukup. Kita tengok pun kita tahu tak cukup. Kita kena bantu, tuan-tuan, terutamanya bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Dahulukanlah adik-beradik. Dulu kecil-kecil kita bersama dengan kakak, dengan abang, tuan-tuan. Tak adalah ibu ayah, tuan-tuan, ya, yang nak lihat anaknya menderita. Maka ayah dan ibu tidak mahu melihat anaknya menderita, tuan-tuan. Tapi bila ayah ibu kita pergi, kita hidup lebih baik daripada adik-adik yang lain. Hendaklah kita mendahulukan mereka, tuan-tuan. Ambil berat hal mereka. Jangan kita beranggapan apa yang aku dapat ini adalah untuk diriku. Adik-beradik tidak aku pedulikan. Tidak ada orang yang pilih untuk hidup susah, tuan-tuan. Kadang-kadang adik-beradik kita ni dia tidak minta, tapi bila kita pergi ke rumahnya pula kita sedar mereka ni dalam kesusahan. Besok, tuan-tuan, ke akhirat, perkara yang paling penting akan ditanya oleh Allah antaranya adalah silaturahim. Silaturahim iaitu hubungan darah daging yang kita perlu jaga. Silaturahim ni adalah yang mempunyai kaitan darah daging kita, tuan-tuan. Adik-adik kita, sepupu-sepupu kita, makcik-pakcik kita, saudara mara kita. Itu silaturahim. Yang kita jalin dekat surau ni namanya ukhuwah Islamiyah. Itu perkara tidak sehebat silaturahim. Ukhuwah Islamiyah memang penting, tetapi silaturahim sangat diutamakan dalam Quran sampai Allah sebut pada awal surat Nisa, fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan bertakwa kepadanya dan dengan menjalin silaturahim. Setengah ulama mengatakan doa kita tidak akan dimakbulkan oleh Allah tersekat apabila kita tidak menjaga silaturahim. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, mari sama-sama kita hayati semangat Ramadan